Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 2 Oktober bersama saya Fazidah Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Jangan ada kempen politik dalam khutbah Jumaat. Juga pelan kecemasan perlu jika PRU dalam musim tengkujuh. Khutbah Jumaat tidak dibenarkan menyentuh isu politik atau cenderung kepada kepartian. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata, kempen parti politik juga tidak sepatutnya berlaku dalam khutbah Jumaat. Soal peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran dan mungkin indirectnya dengan politik, itu tidak menjadi masalah. Kerana kita khutbah ni untuk merungkaikan persoalan yang berbangkit dalam sesebuah masyarakat. Tapi kalau digunakan untuk tujuan kempen parti tertentu yang tidak ada maslahah umum di situ yang perlu untuk dimasukkan konten sebegitu, maka ia tidak sepatutnya lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian program Hari Sayyidatina Khadijah peringkat Parlimen Pengkalan Cepa di Pusat Tarbiyah Islam Kelantan, Putik di Kota Baru hari ini. Terdahulu terdapat pihak yang mempertikai ada masjid yang memasukkan isu politik di dalam khutbah Jumaat dan isu tersebut menjadi tular di laman Twitter. Sementara itu, ketika diminta mengulas cadangan daripada pelbagai pihak, termasuk ibu bapa dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mahu kelas Al-Quran dan fardu ain kafah dimasukkan dalam silibus sesi persekolahan harian, Datuk Ahmad Marzuk berkata, cadangan tersebut masih lagi dalam penelitian pihaknya kerana ia perlu mengambil kira pelbagai sudut dan aspek seperti kepentingan murid serta kebajikan guru-guru kafah yang akan terlibat dalam pindaan tersebut. Tambahnya, sekiranya keputusan sudah dibuat, satu mekanisme menang-menang kepada semua pihak seperti murid, guru dan guru agama akan diwujudkan. Beberapa strategi dan pendekatan perlu dirangka sekiranya pilihan raya umum ke-15 PRU 15 diadakan ketika musim tengkujuh. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata ia termasuk pelan kecemasan sekiranya berlaku banjir. Kerana kita tidak tahu bilakah musim ini akan bermula dan bilakah musim ini akan berakhir. Kerana kita pernah melihat ketika pilihan raya kecil tenang pada tahun 2011, pada 30 Januari, hujan dan juga banjir melanda ketika pilihan raya kecil itu diadakan. Jadi dalam konteks ini saya percaya kesannya amat besar jika pemikiran, pemetaan ke atas pola pengundian pengundi tidak dibaca dan memberikan kepentingan hanya usaha untuk melaksanakan tanggungjawab pilihan raya tersebut walaupun tempoh matangnya ada sehingga Julai 2023. Tambah beliau, pertimbangan lain juga perlu diambil kira supaya tidak timbul rasa marah dan kecewa dalam kalangan rakyat sehingga menyukarkan proses pelaksanaan pilihan raya yang merupakan cabang yang paling penting bagi demokrasi di dalam negara. Apa yang mahu dilakukan itu adalah bertujuan untuk membolehkan mereka merencanakan gerakan tertentu dalam usaha mengurus persepsi dan juga mencatur emosi pengundi. Kerana apa yang penting akhirnya adalah sejauh manakah pengurusan persepsi itu menampakkan hasil positif dan juga permainan emosi ke atas pengundi itu juga membolehkan ia menyebelahi parti masing-masing. Tambah beliau lagi, kemungkinan itu harus diambil kira kerana ini merupakan penyusunan strategik politik yang pada akhirnya kesemua parti politik berkenaan ingin mendapatkan keuntungan dan reaksi baik dari pengundi.
Dalam pada itu, tinjauan di ibu kota mendapati rata-rata orang awam berharap kerajaan mengambil kira faktor banjir dan musim tengkujuh sebelum membubarkan parlimen. Namun sekiranya PRU 15 diadakan pada masa terdekat, mereka bersedia. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Abdul Rahman Kunyo. Orang awam yang ditemui di ibu kota berpandangan mereka sentiasa bersikap terbuka dengan sebarang keputusan yang akan dibuat oleh kerajaan untuk melakukan pilihan raya. Bagaimanapun, kerajaan perlu memahami kebimbangan rakyat mengenai situasi bencana banjir yang dijangka berlaku khususnya di negeri-negeri pantai timur. Tapi kalau kita tengok daripada keseluruhan daripada keadaan sekarang ni, kalau betul ramalan itu banjir, memang masalah lah. Kan, sebab masalah banjir ni kita tak boleh nak cakap, sebab bukan kuasa kita, kan. Kalau betul-betul terjadi banjir memang masalah, macam mana kita nak tunggu mengundi, kan. So masalah dia sekarang ni kita tak pasti lagi sama ada banjir ataupun tak banjir. Kalau banjir memang masalah, kalau tak banjir macam biasa je lah, kita boleh mengundi. Lain pula bagi sesetengah warga kota yang ditemui, bagi Muhammad Aslam, rakyat sentiasa bersedia dan akan menunaikan tanggungjawab mengundi jika sudah sampai masanya. Saya rasa nak tak nak pilihan raya harus berlaku lah, sebab kita dalam negara yang praktis demokrasi dan ini satu proses yang perlu berlaku. So bila tu immaterial. Ada pilihan raya, kita sebagai rakyat kita perlu mengundi. So cuma beza soalannya musim tengkujuh itu semua alam, kalau nak jadi dia jadilah, tapi kita kena laksanakan hak kita sebagai rakyat. Kalau ada pilihan raya, kita pergi mengundi. Bertanyakan rakyat Malaysia tentang kesediaan PRU 15, rata-rata rakyat Malaysia yang ditemui di ibu kota hari ini sentiasa bersedia dengan PRU 15 yang bakal diadakan bila-bila masa dan hanya mengharapkan mandat yang diberikan kepada tampuk kepimpinan bersifat kerakyatan, bukan peribadi sendiri. Laporan Abdul Rahman Kunyo untuk Berita Al-Hijrah. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob wajar mendapatkan pandangan daripada jemaah menteri berkenaan pembubaran parlimen untuk memberikan laluan kepada pilihan raya umum. Menurut Datuk Seri Hamzah, suasana politik dan pentadbiran negara pada masa kini adalah berlainan berbanding suatu ketika dahulu apabila Barisan Nasional BN menjadi parti dominan dalam kerajaan. Jelasnya ketika ini terdapat banyak parti di dalam kerajaan. Justru pandangan Kabinet perlu diambil sebelum keputusan dibuat. Semalam mesyuarat Majlis Tertinggi MT UMNO bersetuju untuk Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 diadakan tahun ini. Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dilaporkan berkata, berdasarkan keputusan itu, Perdana Menteri akan mempersembahkan tarikh pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong selaras Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Laporan akhir pasukan petugas khas semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri 7 Oktober ini. Laporan akhir itu mengandungi syur-syur mengenai hala tuju kerajaan berhubung kes berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang mengesahkan perkara itu berkata, pasukan petugas khas berkenaan telah selesai melaksanakan tugasan yang diamanahkan sepanjang hampir 9 bulan mulai 9 November 2021 hingga 30 Ogos lepas berdasarkan kepada terma rujukan yang ditetapkan memfokus kepada aspek perundangan dan hubungan Malaysia-Singapura. Menurut beliau, pelbagai pendekatan telah dilaksanakan pasukan petugas khas seperti meneliti dan menyemak dokumentasi dan material berkaitan, mengadakan siri perbincangan atau mesyuarat dan lawatan kerja dalam serta luar negara, khidmat konsultasi bersama pakar perundangan dan juru hidrografi luar negara serta sesi temu bual dengan individu yang dikenal pasti.
Pada 29 Oktober tahun lepas, Kabinet bersetuju membentuk pasukan petugas khas itu yang dipengerusikan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali dan terdiri daripada peguam tempatan yang mengendalikan kes berkenaan pada tahun 2016 hingga 2017, pengamal undang-undang, pakar pengukuran maritim serta wakil kementerian atau jabatan yang berkepentingan. Pasukan itu ditubuhkan bagi menyemak semula undang-undang berkenaan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan serta mengesyorkan option terbaik mengenai hala tuju kerajaan berhubung kes berkenaan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut mengulangi komitmen kerajaan untuk memastikan kedaulatan dan persempadanan maritim negara sentiasa terjamin dan menjadi keutamaan. Menurutnya, penubuhan dan pelaksanaan pasukan petugas khas itu sepanjang kira-kira 9 bulan merupakan bukti jelas komitmen berkenaan. Perkembangan pembinaan kapal tempur pesisir LCS. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein hari ini memaklumkan pembinaan LCS akan disambung semula sebaik sahaja semua rundingan selesai dan setiap perjanjian dimutamatkan dalam fasa mobilisasi yang akan berakhir penghujung Disember ini. Datuk Seri Hishamuddin dalam satu kenyataan hari ini menjelaskan selepas fasa mobilisasi yang berlangsung selama 6 bulan sejak Jun lalu selesai penghujung tahun ini, semua pihak terbabit mempunyai tempoh 14 bulan untuk memastikan pembinaan kapal pertama LCS disiapkan. Selain itu, kapal tempur berkenaan juga perlu berada di permukaan air sebelum menjalani trial seperti Harbour Acceptance Test dan Sea Acceptance Trial. Menurutnya, garis masa ini mesti dipatuhi semua pemegang taruh, khususnya Boston Naval Shipyard Sendirian Berhad BNSSB selaku syarikat pembuat. Tambah Datuk Seri Hishamuddin, ketika fasa mobilisasi ini, pelbagai usaha sudah dan sedang dilaksanakan terutama Kementerian Pertahanan, MINDEF dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, pihak komersial khususnya Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan BNSSB. Katanya hasil tumpuan dan kesungguhan semua pihak bagi memastikan projek LCS dapat dilaksanakan sebaik mungkin demi kepentingan maritim negara. Menurutnya, fasa mobilisasi ini berjalan lancar selari syur beberapa pihak berkepentingan termasuk Jemaah Menteri, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC serta Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan. Selepas ini, ular sawa dalam mesin basuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Ijtima Pondok Malaysia di Bacok, Kelantan berjaya menghimpunkan lebih 5,000 peserta terdiri daripada guru dan pelajar dari 239 pondok pengajian Islam dari seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, perhimpunan yang diadakan buat kali ketiga itu antara lain bertujuan untuk membina jaringan hubungan antara pusat pengajian pondok seluruh negara bagi memperkasa sistem pendidikan Islam dan meluaskan peranannya dalam menyantuni masyarakat ke arah hidup beragama. Kita nak menyatukan fikrah dari kalangan guru-guru yang berada di seluruh negara dan kita mengharapkan program seperti ini program yang boleh memberikan satu semangat, kekuatan kepada penggerak-penggerak pondok dan juga dapat menghimpun dari kalangan guru-guru pondok serta anak-anak murid yang berada ataupun belajar di pondok seperti begini. Dan huraian mazhab akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah serta menolak fahaman dan huraian yang bercanggah dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah seperti fahaman Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi atau Mujassimah, liberisme, sekularisme dan pluralisme. Sektor ekonomi berasaskan produk-produk halal mampu menjadi penyumbang besar terhadap ekonomi Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, kerajaan negeri berhasrat untuk memperkukuh industri berkenaan menerusi kolaborasi bersama negara-negara Islam. Jelas beliau, industri halal mempunyai nilai dagangan mencecah hampir $20 trilion Amerika di pasaran dunia. Rentetan itu, satu delegasi dari negeri berkenaan akan dihantar ke negara-negara sasaran untuk menjalinkan kerjasama dalam masa terdekat. Kita juga nak tengok dari segi industri halal ini
macam mana kita boleh kembangkan lagi. Dan saya yakin seperti saya sebut tadi, kalau ada gemblengan tenaga bukan saja dari segi agensi-agensi di peringkat negeri ataupun negara, tapi kalau kita gemblengkan dengan negara-negara Islam yang lain, the potential is limitless. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penutup Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor (FIJO) 2022 di Persada Johor Bahru hari ini. Tambah Dato' On Hafiz, penganjuran FIJO 2022 turut dilihat menjadi platform terbaik bagi merealisasikan usaha berkenaan. Sementara itu, selaku rakan penyiar rasmi FIJO 2022, TV Al-Hijrah menyokong penuh inisiatif festival antarabangsa itu dalam membekalkan platform buat usahawan kecil dan sederhana dalam sektor halal negara untuk bersaing di pasaran global. Sebab kita ada satu inisiatif kita panggil Bincang Niaga, di mana kita menawarkan pakej-pakej promosi ataupun pemasaran yang cukup berbaloi yang kita buat khusus untuk usahawan kecil dan sederhana sahaja. Jadi sebagai rakan penyiar rasmi, kami bertanggungjawab untuk mempromosi FIJO, untuk menguar-warkan atau untuk mengajak orang ramai untuk datang untuk menyaksikan FIJO ni. FIJO 2022 telah berlangsung selama 4 hari bermula Khamis lalu disertai 35 pempamer antarabangsa dari 15 negara termasuk Indonesia, Syria, Lubnan, United Kingdom dan banyak lagi. Kedah mencatatkan peningkatan kes denggi di mana 883 kes direkodkan setakat Sabtu lalu berbanding hanya 391 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Daripada jumlah itu, 2 kematian dicatatkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman berkata, daripada 77 lokasi wabak denggi, 5 kawasan panas berjaya dikawal, 65 wabak sudah tamat, manakala 7 wabak lagi masih aktif. 883 kes dengan 2 kematian. Jumlah peningkatan sebanyak 125.8% berbanding 2021 391 kes, iaitu kes meningkat sebanyak 28.2% berbanding 2020. Walaupun begitu, terjadi sedikit penurunan pada 2019 kerana COVID lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program gotong royong Mega 2.0 Perangi Aedes Peringkat Negeri Kedah 2022 di Taman Wira Mergong hari ini. Jelasnya daerah Kota Star mempunyai 3 kawasan wabak yang masih aktif iaitu Mergong, Kota Nelayan dan Taman Sri Putra. Beliau bimbang kes denggi akan terus meningkat terutama pada musim tengkujuh nanti. Ini jelas apabila mengikut rekod beberapa tahun sebelum ini, kes denggi di Kedah meningkat pada musim hujan. Sehubungan itu, Dr. Muhammad Hayati berharap penduduk di kawasan yang dikenal pasti lebih kerap membersihkan kawasan perumahan dan kampung yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes yang boleh membawa demam denggi. Di Johor Bahru, seekor ular sawa seberat 20 kg ditemukan di dalam mesin basuh. Kejadian berlaku di sebuah kedai dobi layan diri di Taman Impian Emas pada Sabtu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lakin, Suhaimi Muhammad Jamal berkata, kejadian pada 9.41 pagi itu disedari oleh seorang pelanggan di kedai tersebut. Anggota bomba menemukan seekor ular sawa berukuran 1.8 meter seberat 20 kg yang berada di dalam mesin basuh di kedai itu. Ular tersebut berjaya ditangkap dengan menggunakan penjerut. Menurut beliau, ketika cuba ditangkap, reptilia berkenaan tidak berada dalam keadaan agresif. Ular berkenaan kemudian dilepaskan di kawasan jauh dari penempatan orang awam. Anak kepada bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri meninggal dunia jam 5.22 pagi tadi. Jenazah Ahmad Zulkifli, 22 tahun, selamat dikebumikan jam 11.30 pagi tadi. Berita sedih itu dimaklumkan Datuk Dr. Zulkifli menerusi hantaran di Facebook beliau. Jenazah terdahulu disolatkan di Kompleks Islam Tuanku Mukhris, Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai Negeri Sembilan. Allahyarham Hamad menghembuskan nafas terakhir akibat kanser right soft tissue sarcoma tahap 4 dan 5.
turut mengucapkan takziah yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah. Selepas ini, laporan eksklusif banjir di Pakistan. Lebih sebulan selepas banjir dahsyat menenggelamkan 1/3 Pakistan, negara itu kini berdepan dengan risiko penularan penyakit berjangkit termasuk demam malaria. Ia ekoran situasi banjir temenung atau air belum surut di wilayah terjejas seperti di Sindh dan Balochistan. Butiran lanjut bersama koresponden Berita Alijrah Said Azwan Said Ali yang kini berada di Pakistan bersama tim sukarelawan B-Vital sejak Khamis lalu. Sebulan lalu, Jafarabad, Balochistan antara kawasan ditenggelami banjir sepenuhnya. Semalam kami saksikan situasi banjir temenung di kawasan ini walaupun air dikatakan mulai surut sejak 2 minggu lalu. Kawasan tanaman kini bertukar menjadi kolam takungan air persis lautan di daratan. Di kiri dan kanan jalan, ribuan mangsa masih berlindung di kemah-kemah sementara dan majoriti mereka berdepan dengan risiko penyakit berjangkit bawaan air. Semalam, tim pasukan sukarelawan perubatan B-Vital dari Malaysia membuka klinik bergerak di Jatpat di Jafarabad dengan kerjasama NGO tempatan Al-Khidmat Foundation Pakistan AKFP. Kumpulan itu adalah pasukan sukarelawan perubatan pertama dari Malaysia tiba di wilayah selatan Pakistan untuk membantu mangsa banjir. Sekarang ni kita baru je sampai di Jafarabad, salah satu tempat yang masih affected, dan kawasan sini memang kalau kita tengok sanitasi sangat-sangat minimal. Air pun diorang hantar melalui Al-Khidmat Foundation 8,000 liter air untuk 5 hari macam tu. So keadaan memang ramai dengan 300 mangsa banjir di sini. Media melaporkan sekurang-kurangnya 600,000 mangsa masih berada di kamp penempatan banjir. Kelompok ini memerlukan bantuan segera ketika bencana banjir dilaporkan mula beralih dari fasa kecemasan kepada fasa pemulihan. Jurucakap AKFP berkata, Pakistan memerlukan sokongan dunia untuk bangkit semula. And I would like to thank you, B-Vital team. They have sent a medical team for South as well. And I hope, and I would like to thank you for the support of the Malaysian people. They are supporting their Muslim brothers and sisters in Pakistan. That is very much appreciated, and I hope this support will continue in next phase, as the relief phase is going to end in a few days and rehabilitation will start. It will be as you know that this is a huge disaster and it will be required a lot of funds, a lot of support for this rehabilitation. Banjir Pakistan yang bermula dengan hujan monsun akhir Jun lalu telah menjejaskan 33 juta populasi Pakistan. Anggaran kerosakan pula dilaporkan mencecah $30 bilion dengan lebih 1 juta rumah dilaporkan rosak. Selain bencana itu juga turut mengorbankan lebih 1,600 mangsa. Dan kalau kita lihat, walaupun sudah lebih sebulan banjir besar berlaku di sini, tetapi kawasan ini masih digenangi air 5 kaki, dan kita lihat walaupun air makin turun, tetapi penyakit bawaan air seperti taun, kolera dan juga malaria di sini makin meningkat, dan mereka masih memerlukan bantuan khususnya dari sudut kesihatan dan juga makanan dan juga tempat kemah perlindungan. Masyarakat dunia harus terus membantu Pakistan kerana mereka masih memerlukan perhatian kita semua. Saya Azwan Syed Ali melaporkan daripada Jafarabad, Balochistan untuk TV Al-Hijrah. Kematian akibat rempuhan di Stadium Kanjuruhan Malang meningkat kepada 182. Angka tersebut dijangka meningkat berikutan ramai mangsa yang cedera berada dilaporkan dalam keadaan kritikal. Kejadian dikatakan didorong oleh rusuhan penyokong ketika aksi Liga 1 Indonesia antara Arema FC, Arema dan Persebaya Surabaya, Persebaya. Penyokong Arema yang tidak berpuas hati selepas pasukan mereka tewas 3-2 menceroboh ke dalam padang. Ia adalah kekalahan pertama Arema kepada seteru utama itu dalam tempoh lebih 2 dekad. Penonton dikatakan cuba merempuh keluar dari stadium susulan tembakan gas pemedih mata dilepaskan pihak polis sehingga menyebabkan penyokong bertempiaran lari sehingga ada yang terkorban akibat terjatuh dan dipijak.
Tragedi ini turut menyebabkan lebih 180 mangsa mengalami kecederaan antara kemalangan terburuk di dunia membabitkan stadium sukan. Kerajaan Indonesia yang kesal di atas kemalangan berkenaan dan berjanji akan melakukan siasatan terperinci berhubung kes yang turut mengorbankan 2 anggota polis itu. 13 kenderaan turut musnah dalam rusuhan itu. 26 terkorban termasuk kanak-kanak dan wanita apabila sebuah traktor troli terbalik dan terjunam ke dalam kolam di Uttar Pradesh, utara India. Kenderaan yang membawa penumpang itu dalam perjalanan pulang dari sebuah kuil di daerah Kanpur Nagar. Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath berkata pegawai kanan sudah diarahkan ke lokasi kejadian untuk misi bantuan dan menyelamat. Perdana Menteri Narendra Modi turut duka cita dengan nahas berkenaan. Kemalangan di bandar Kanpur itu turut menyebabkan 22 lagi cedera. Kerajaan turut mengumumkan pemberian pampasan kepada waris mangsa yang meninggal dunia dan cedera. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Menyusul 8.45 malam ini, Globe Al-Hijrah yang membawa isu pergolakan di Iran bersama Khadijah Faisal. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.